Allah, 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 Ya Allah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ما يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin hadirat yang hati mulia, nikmat berada jalan Allah Ta'ala ini nikmat yang agung. Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala kurniakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nikmat menjalankan usaha agama. Selain daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dipertanggungjawabkan untuk pulihara agama dan kehidupan mereka. Mereka hidup dengan ibadah, taat pada syariat Nabi-Nabi ketika itu. Tuntutan usaha agama, usaha dakwah tidak diberatkan bagi mereka. Itu pun di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, Injil pun ada di kalangan mereka yang ada fikir, ada usaha, ada kerisauan untuk menyediakan umat kaum-kaum mereka kepada agama Allah Ta'ala, kepada kesejahteraan. Pun Allah Ta'ala beri berita-berita yang mulia buat mereka. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kadang naif, dia kadang zaif, dia kadang lemah, masih lagi diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar usaha, untuk belajar judul nubuwah, kerja yang Allah titipkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sumber kesejahteraan bagi umat ini dunia dan akhirat. Jadi apabila perkara ini dilangsungkan semua pihak, baik kaum lelakinya, baik kaum wanitanya dan semua lapisan masyarakat, agama ini akan bangun dengan begitu besar sekali. Kita lihat sejarah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam jalankan usaha dakwah. Quran beritahu 1000 tahun terkurang 50, mana 950 tahun usaha dakwah saja. Jadi istrinya sendiri tidak terlibat dalam amal itu, bahkan meminta dan sebagainya. Apa yang berlaku? Hanya segelintir kecil saja, dikatakan 83 orang yang tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku pada baginda besar Muhammad SAW? Apabila kaum wanita bergemeling tenaga, sanggup bergotong royong, sanggup ambil tanggungjawab din wajududdin ini, agama dan usaha agama ini, 23 tahun saja rangka usaha yang dijalankan oleh Nabi SAW. Ketika haji wida, 124,000 sahabat
radhiyallahu ta'ala anhu terbentang di hadapan baginda SAW. Keimanan mereka, amalan mereka luar biasa, silakan mereka-mereka yang kritik golongan sahabat ini pun boleh rosak iman mereka. Begitu sekali. Jadi kita bersyukur. Dan masyayikh merumuskan beberapa pedoman ataupun mutiara-mutiara semasa kita berada di jalan Allah bagi kaum ibu dan wanita pun, bagi kita pun, untuk ambil fikir, untuk ambil sama-sama, kata ambil berat atas beberapa pesanan ini supaya usaha dakwah ini menjadi lebih mantap, menjadi sebab hidayah, insyaAllah. Jadi beberapa pesanan wanita tu, yang pertama sekali, jaga solat awal waktu. Ini perkara besar, perkara tidak ada excuse, tidak ada pengecualian. Mereka-mereka yang bersolat sebagaimana tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam, maka nur bagi solat tadi akan naik ke langit berupa cahaya yang amat indah, dan ruh bagi solat yang bagus tadi, yang putih tadi, berkata hafizaqallah kama hafiztani, semoga Allah pelihara kamu bagaimana kamu pelihara. Jaga solat, maka solat itu memberikan kesejahteraan, pemeliharaan, hifazat kepada kita. Ya. Pemeliharaan dari segala anasir-anasir yang tidak baik, pemeliharaan dari segala musibah, pemeliharaan dari kehidupan kita 60-70 tahun di saat kita nak tinggalkan dunia ini, pelihara daripada kedahsyatan hari akhirat. Semuanya akan didoakan jika kita ambil berat tentang solat. Bagi kaum lelaki ada satu amal namanya jaulah, mengetuk hati umat manusia di luar agar datang pada iman dan solat. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amal. 3 amal yang mana jika manusia umat ini menjayakannya, mereka-mereka ini akan diberi kemuliaan, mendapat teduhan arsy Allah Ta'ala di yaumil mahsyar, duduk di bersama timbunan kasturi. Satu amalan dia, salah satu amalan dia, umat ini yang menyeru manusia kepada iman dan solat. Jadi bukan sekadar kaum lelaki, kita kaum ibu, kita boleh ajak kaum keluarga kita untuk mendirikan solat. Kita pujuk anak-anak kita, ahli keluarga itu dengan kasih dan sayang, daripada satu bilik, mudah-mudahan apabila mereka datang pada perintah Allah SWT ini solat, maka mereka pun layak untuk di kemuliaan, insyaAllah. Ya, tahun sekali apa? Jaga solat awal waktu. Jika kita ambil berat, perkara ini, Masya Allah Ta'ala, Allah SWT banyak kebaikan, ya. Khususnya dari kaum wanita, jikalau mereka ni dah biasakan daripada amal solat awal waktu ini, kalau mereka datang keuzuran haid dan sebagainya, maka mereka akan terselamat daripada melengah-lengahkan solat. Yang kedua, hidupkan amal Quran dan zikir. Wujudkan suasana-suasana pembacaan Quran.
kalamullah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk satu masa untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyayikh pesan dalam bulan Ramadan ni, siapkan satu musalla dan rumah kamu. Bagi kaum ibu, bagus buat satu ruang untuk medan untuk ibadah. Kerana kaum ibu pun besok pada 10 akhir Ramadan dituntut untuk beriktikaf di tempat itu, untuk meraihkan malam Al-Qadar. Di situ tempat kita bertaklim, di situ tempat kita bermuzakarah, di situ tempat kita bermusyawarah, kan? Di situ kita hidupkan amal-amal yang telah disarankan oleh masyayikh kita, kan? Jadi kita akan lihat bagaimana cahaya-cahaya hidayah itu menaungi rumah tangga kita. Kita akan lihat perbezaan anak-anak, mereka-mereka yang hidup dalam amal ini, ya? Kita akan lihat kerana apa? Ta'alluq anak-anak kepada sang ibu. Ibu ambil berat atas perkara, insyaAllah ta'ala nur itu akan berpindah kepada mereka-mereka, insyaAllah ta'ala, anak yang salih dan salihah, insyaAllah. Yang ketiga, ta'lim harian. Jaga salat, jaga Quran dan zikir, jaga ta'lim harian. Ini satu pusaka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diturunkan perintah solat, maka amal ta'lim telah dilaksanakan. Amal ta'lim itu tempat-tempat mana apabila Allah Ta'ala wahyukan firman-firmannya dan Nabi SAW menyampaikan sabdan-sabdanya kepada para sahabat. Waktu itu dibikin satu tempat rumah seorang sahabat nama Sayyidina Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu ta'ala. Di situ tempat yang bermula rumah ta'lim, ya, yang telah dibina juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam, mereka akan mendalami pengajian agama, mereka akan diletakkan di sana. Yang paling dahsyat sekali apabila ta'lim yang dilaksanakan oleh seorang wanita. Zaman baginda Rasulullah yang dibuat oleh Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, adinda kepada Umar Khattab. Dia buat ta'lim, amalan ta'lim di rumah dia bersama suaminya, ada seorang murabbi. Sehingga kan kata masyayikh, dengan amalan itu telah merubah satu jiwa yang begitu dahsyat. Yang Umar Al-Khattab dalam sirah sahabat, beliau telah menanam anak perempuannya 9 orang hidup-hidup. Begitu dahsyat sekali. Saya rasa tidak ada satu orang preman yang begitu teruk sekali di muka alam ini yang sanggup bunuh anak tanam hidup-hidup. Paling-paling pun dia bina anak dia jadi preman macam dia juga. Tetapi sebegini dahsyatnya keadaan dia pun Allah Ta'ala robah takdir dan merubah beliau Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Islam berkat ta'lim yang dilaksanakan oleh adindanya Fatimah Al-Khattab. Kita azam semua insyaAllah. Cuma masyayikh punya saranan ketika mata ini, cubalah kita titipkan 5 amal walaupun sedikit-sedikit, ya, 5 amal harian di rumah kita. Ta'lim kitabi, kan kita bergilir hari ini baca fadilah amal, besok kita baca mutakhab hadis fadilah sedekah, ya. Fadilah sedekah ni sangat-sangat penting supaya datang semangat jiwa kita untuk membuat sumbangan jasa kita untuk umat, untuk bina akhirat, ya. Yang kedua, kita buat muzakarah 6 sifat, ya. 6 sifat pun perlu kita muzakarah hari-hari supaya apa? Belajar, borak-borak, sembang-sembang agama.
Selama-lama ni kita sembang-sembang dunia, sembang-sembang benda yang tidak faedah. Tapi kita belajar 6 sifat ni supaya dia secara bicara agama, sembang-sembang agama, sembang-sembang dan kebesaran Allah, kehebatan akhirat dapat kita wujudkan di sana, insyaAllah. Ya. Apa tadi? Saling kitabi, muzakarah, 6 sifat. Yang ketiga, buat tashkil. Tashkil, maksud tashkil bukan kita paksa kapan mau keluar, bila mau keluar, apa dia jadi order. Maksud tashkil, kita pujuk rayu dengan penuh kasih dan sayang supaya semua di antara kita dapat terlibat untuk usaha atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 harinya baik, keluar masturanya baik, 40 hari lelakinya baik. 4 bulan, Masya Allah, bila saya merindui saat-saat kepergian suami saya untuk berada di jalan Allah. Masih begitu, jika seseorang mahram lelaki keluar kepergian jalan Allah Subhanahu wa ta'ala usaha agama, di saat itu Allah pandang rumah dengan penuh barakah. Allah pandang pengorbanan ini bagaimana Allah pandang keluarga Ibrahim dan familinya. Pengorbanan yang dilaksanakan oleh 3 golongan tadi kan, lelaki, wanita dan kanak-kanak. Semua itu sebab hidayah. Ta'lim fadail, muzakarah 6 sifat. Apa ini? Tashkil. Bagus kita buat halqah tajwid. Kita wujudkan macam mana hadis 22 dalam fadilah Al-Quran, hadis 22 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila kita wujudkan jumpa di antara satu sama lain, membacakan Quran, memperdengarkan satu sama lain, dan kemudian Allah Ta'ala akan turunkan malaikat di tempat itu. Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenteraman dan sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala pandang keluarga tadi penuh kasih sayang. Mana tak perlu kita buat 10 surah ke mana, kita ambil masa yang sedikit, kita dengar, belajar dengar. Kalau Allah dibacakan, insyaAllah ta'ala datang sedikit inspiration, semangat untuk kita belajar mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cukup hebat. Dan kemudian kita buat musyawarah harian. Kita bincang mengkaitkan di situ, hari itu ada takaza tempatan, takaza tertentu. Maksud takaza ini adalah kehendak-kehendak agama. Ada orang kata takaza ni keperluan agama. Tak, keperluan ni macam tandas. Tandas ni bila berhajat kita guna, tak. Tapi takaza ni kehendak-kehendak agama. Kehendak agama dalam tandas pun ada perintah Allah. Dalam tandas pun ada sunnah Rasulullah SAW perlu dilaksanakan. Jadi apa? Takaran kehendak kita. Pada hari ini, Masya Allah, barangkali ada jauhlah perintah di kampung kita. Kita maklumkan pada keluarga. Hari ini hari Selasa, contoh, jauhlah tempatan hari ini, Ba'dal Maghrib. Dan kita punya adab jauhlah ke sini sebelum maghrib jam 7. Jadi abang kalau kesempatan diberi taufik doa semua pihak, Allah beri keringanan untuk buat jauhlah dengan baik, dapat duduk bayan dengan baik, dapat jumpa ramai orang, dapat sediakan mereka untuk usaha atas agama Allah Ta'ala. Jadi keluarga-keluarga di rumah boleh mendoakan. Walaupun kita sedang mengacau lauk, walaupun kita sedang menyapu, kita buat kerja rumah dan sebagainya, kita hidup dengan zikir. Kita buat amal tadi dengan zikir pada Allah Ta'ala, dengan fikir yang sama. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nusrah pada suami-suami yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud musyawarah. Takaza bulanan, barangkali 3 hari, minggu ketiga, macam mana persiapan,
macam mana ada dengar-dengar berita begitu mengkagumkan sekali rombongan datang ke rumah seseorang kita, macam mana kita boleh nusrah rombongan mereka, insyaAllah. Ataupun kita siap untuk jadikan rumah kita ni untuk menerima tetamu-tetamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bentangkan di situ, bentangkan fadilah. Semua pahala-pahala juang para suami berada di jalan Allah, jauhlah mereka malam markas istimewa mereka, ataupun mereka pergi nusrah jemaah mereka, semua akan Allah kurniakan pada sang isteri. Semua Allah SWT bagi pada kaum ibu. Dan kita akan boleh syarah, InsyaAllah. okay. Kita ulang sekali lagi. Jaga salat awal waktu. Yang kedua, jaga Quran dan fikir. Yang ketiga, hidupkan amal ta'lim di rumah. Yang keempat, hidup sederhana. Hidup sederhana ni makna kita meringkaskan keperluan kita untuk banyakkan masa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan masa berada di jalan Allah. Contohnya, kawan-kawan kita yang berada di jalan Allah, isteri ditinggalkan, kita bawa suami, wahai abang, jiran kita, suami mereka keluar 4 bulan. Apa salah kita ziarah, izinkan adik ziarah beliau. Kata masyarakat Abu Nizamuddin, kita membawa sebungkus teh yang kecil, botol teh yang kecil bersama 1 kilo gula, contoh, untuk menyantuni mereka-mereka yang keluar jalan Allah. Takdirkan suami mereka keluar 4 bulan, seluruh pahala 4 bulan tu milik kita. Lantaran kita memenangi hati ibu-ibu yang berada di rumah, yang suami mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sekali pahala tu. Jadi perkara itu kita boleh siapkan diri kita, hidup sedang. Jadi masa kita yang terluang, masa yang terluang tu kita manfaatkan untuk perkara-perkara, insyaAllah. Jadi apabila kawan-kawan kita pulang nanti, mereka rasa dihargai. Mereka rasa wah, rupanya kami keluar, ada orang yang menziarahi isteri yang tinggalkan. Mana tidak, begitu sekali dihargai begitu, insyaAllah. Hati dia terus berbunga untuk terus meningkatkan pengorbanan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang kelima sekarang. Yang kelima ialah didik anak cara sunnah Nabi SAW. Didik anak cara agama. Yang daripada kecil-kecil lagi kita sudah sediakan mereka pada kefahaman sunnah, adab-adab makan, doa-doa makan, minum dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak mensediakan mereka kalau kita sendiri belum belajar perkara itu? Kita nak sediakan anak kita untuk menghayati sunnah, kita belum belajar perkara itu, bagaimana? Jadi sebab itu masih minta kita keluar mas tolong begini. Ada orang-orang lama yang perlu kita belajar, macam mana doa masuk dapur, macam mana doa masuk tandas dan sebagainya. Begini begitu. Mudah-mudahan dengan semangat dan inspiration ini kita boleh bawa dalam kehidupan kita dan kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. InsyaAllah didik anak cara sunnah Nabi SAW. Yang keenam, galakkan mahram keluar jalan Allah. Mahram ni bukan suami, mahram ni lah mahram itu. Ayah kita boleh, adik-beradik lelaki boleh, anak-anak kita boleh, menantu kita boleh, datuk-datuk kita boleh, paman-paman kita, pak-pak saudara, pak pengakan kita boleh. Mungkin dengan doa kita, ada di antara kaum-kaum kita masa keluar masturah, habis semua kaum family, kaum lelaki dalam kaum kerabat dia ditulis nama Pak Long, Pak Ngah, Pak De, Pak Njang. Kenapa nama lama-lama ni?
Wah, ni anak sulung, anak nombor 2, anak 3, menantu, ipar, banyak ada nama ditulis ni. Kerana kerisauan dia, fikir dia, macam mana mereka-mereka ni besok satu hari nanti akan dikeluarkan dari Allah Ta'ala dia. Khuruj fisabilillah. Sebab wah, kita nak usuli. Rupanya kerana keazaman dia yang begitu dahsyat. Dia tak nama dalam tu. Wah. Itu pun Allah tak pandang. Ya. Ibu yang berarti mulia, Masyaikh kita Mufti Zainal Abidin tahun 1995 bagi pesanan tentang keunggulan mereka-mereka yang menyediakan suami berada di jalan Allah. Ya. Mereka-mereka ni akan memasuki syurga 500 tahun dahulu daripada suami-suami. Masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suami-suami. Dan mereka akan dihias, mereka akan menjadi 70 kali lebih indah jelita daripada bidadari syurga. Mereka jadi lebih cantik lagi. Tak perlu kita rasa iri pada bidadari syurga. Kerana para da'iyah, para pengusaha agama di kalangan wanita, Allah SWT akan muliakan sebegitu sekali, Masya Allah. Itu pun Almarhum Maulana Sayyid Ahmad Khalil itu ganjaran bagi perempuan yang ditinggalkan, ganjaran bagi kaum ibu yang ditinggalkan antara suami dan khuruj fisabilillah. Jikalau sang ibu tadi, kaum wanita tadi membujuk hati suami dia, menyediakan hati suami dia untuk berada di jalan Allah, pujuk, bawalah adik tuan, bawalah adik berada di jalan Allah, bawalah saya keluar di jalan Allah SWT. 3 hari, 10 hari, 40 hari, 2 bulan jalan Allah. Betapa ganjaran yang Allah Ta'ala gunakan. Hanya hati tuan-tuan saya yang Allah Ta'ala bagi dia boleh jawab. Sahabiah radhiyallahu ta'ala anhun, mereka begitu halupa untuk senantiasa berada di jalan Allah, walaupun saat-saat yang getir, kerana mereka tak mau melihat agama ini roboh, mereka tidak mau agama ini rosak, mereka tidak tega, mereka tak sanggup melihat agama ini runtuh depan mata mereka. Mereka sanggup buat apa saja, membantu prajurit yang mencedera di jalan Allah dan sebagainya. Itu tahap yang tertinggi itu. Kita bukan nak pergi perang, kita nak beri masa kita berada di jalan Allah untuk belajar sifat mulia. Tempatan tersebut yang kita pergi itu, Masya Allah, ini akhlak-akhlak untuk kita menyentuh di seluruh umat agar kita dapat menyerapi sifat-sifat mulia mereka. Dan datang semangat kita satu hari nanti kita terbuka hati untuk sediakan rumah kita untuk terima tetamu-tetamu jalan Allah Ta'ala yang bertandang di rumah kita dosa atas agama Allah. Kita siap insyaAllah kan? Kita siap untuk melapangkan masa. Cubalah yang mana dah biasa buat 3 hari, cuba tingkatkan Masya Allah Ta'ala untuk memberi kelayakan kita satu hari nanti berada di jalan Allah, ke nizam di Thailand dan sebagainya, ke tempat markas-markas international. Kita hanyalah kita nampak suasana kerja agama yang bagus kan. Setiap amal berada di jalan Allah dipergandakan ke 700,000 pahala. Bagi orang yang sudah berkelamin 49 juta. Satu subhanallah. Dan setiap doa-doa ni bagaikan doa Nabi-Nabi Bani Israel. Wanita-wanita yang ambil peranan dalam agama ni besok Allah SWT muliakan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala muliakan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali banyak kelebihan-kelebihan bagi kaum-kaum ibu.
Allah Subhanahu wa ta'ala, satu orang wanita yang salihah lebih baik daripada 70 wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalihan akan datang apabila kita menghayati pribadi suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pribadi suci Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ulung sekali aku sedar. Mereka semua ni sahabat-sahabat ni mereka ada perkara ni. Mereka sanggup buat apa saja. Mereka sanggup ringkaskan keperluan mereka. Macam yang Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kehidupan dia begitu sederhana sekali. Asalkan agama ni tetap utuh di muka alam. Sang suami sentiasa berada di jalan Allah SWT. Mereka luaskan hati mereka seluas-luasnya bagaikan lautan. Mereka telan segala halat ataupun segala keadaan-keadaan, agarkan semua umat ini boleh datang pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Khadijah Kubra radhiyallahu ta'ala, isteri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya seorang yang begitu senang, golongan bangsawan, golongan hartawan yang begitu dahsyat sekali. Sehingga beliau disegani di seluruh Hijaz kerana kekayaannya dan kebangsawanannya. Sanggup terima baginda sallallahu alaihi wasallam atas maksud din wa juhduddin, atas maksud agama dan juang agama. Ketika saat-saat pengakhiran hayat, hidup dan amat sederhana sekali. Tidak ada apa-apa pada kiri dan kanan beliau radhiyallahu ta'ala. Pakaian yang sangat usang. Saat-saat kepergian beliau daripada muka alam ini ke dunia, beliau telah berada di atas ribaan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pegang badan dia yang kurus, dan Nabi meneteskan air mata. Menetes air mata jatuh di atas pipi Siti Khadijah Kubra radhiyallahu ta'ala. Kehangatan air mata tadi mensedarkan Siti Khadijah radhiyallahu anha daripada pingsan dia, daripada gering dia. Wahai Rasulullah, kenapa kamu tangis begini? Mana mungkin aku tidak sebab, bagaimana tidak pilu hati aku, wahai Khadijah. Aku terima engkau seorang yang cantik, seorang yang jelitawan, bangsawan. Hidup kau serba ada segala-galanya. Tapi untuk agama dan juang agama ini, hidup kau begitu naif dan taif. Kau habiskan segala-galanya untuk pengorbanan atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kau begini sekali atas maksud agama. Kau terima aku ini keadaannya. Apa jawaban daripada Khadijah Kubra radhiyallahu ta'ala? Wahai suami, wahai Rasulullah, jangan kau berkata demikian. Jika sebentar lagi aku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, jika diizinkan, jasad ini, tulang-tulang ini dijadikan sebagai senjata para mujahid berada di jalan Allah, aku siap laksanakan. Jika sebentar lagi aku kembali kepada Allah Ta'ala, jika diizinkan, tulang-tulang ini dijadikan jabatan-jabatan para pejuang-pejuang agama, meneruskan juang untuk bangunkan agama manusia. Ini keadaan ketika itu apa yang berlaku? Bergegar langit, turun Jibril alaihissalatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala mendengar dialog kamu berdua, santunan kamu berdua, hati kamu berdua untuk agama Allah Ta'ala. Dan Allah berkirim salam kepada engkau Khadijah. Allah berkirim salam kepada Khadijah Kubra radhiyallahu ta'ala. Kerana apa? Sifat juang. Kerana beliau tidak berkira-kira untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah orang ikon-ikon. Inilah dia role model yang perlu kita sematkan dalam kita tak mungkin boleh jadi macam tu. Tapi mereka lah sebenarnya, kan? Mereka lah sebenarnya permata-permata. Mereka lah sebenarnya berlian yang akan menyinari para da'i sampai hari kiamat, insyaAllah. Jadi kita semua azam, insyaAllah. Niat saya bukan nak menyentuh perasaan, tidak. Niat kita insaf. Kita sedarlah kata
bicara Ustaz kita, Ustaz Muhammad James kata, kita ni bergerak di atas darah-darah dan nyawa-nyawa para sahabat. Kita hidup dengan pengorbanan dan tangisan-tangisan ahlul badar. Kita sedang menghirup nafas daripada nafas-nafas putus mereka syahid di jalan Allah di Ashabul Badar. Ini keadaan-keadaan ini. Kita hidup dalam keadaan selesa dengan pengorbanan orang dulu yang telah koyakkan kehidupan mereka untuk lihat agama terus utuh untuk alam sampai hari kiamat. Nah, sekarang apa sumbangan kita? Apa sumbangan kita dan keinsafan kita untuk kita mengandungi mereka terdahulu? Ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati, catatkan azam. Azam daripada hati yang tulus, daripada hati yang murni. Bila kita nak sediakan diri kita untuk berada di jalan Allah, bukan atas kesaan orang kiri, bukan atas keringan orang kanan, bukan daripada siapa-siapa approach pun, daripada hati naluri nurani kita sendiri. Kerana Allah, catatkan tarikh bila sayang nak sediakan abang untuk sama-sama kita berada di jalan Allah. Boleh insyaAllah. Siapa sedia insyaAllah terdatang pada amal insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya akan doakan yang masih kita akan doakan supaya Allah Ta'ala terima insyaAllah. Kemudian mereka yang teruskan azam insyaAllah Ta'ala. Ini walaupun muzakarah 6 pesanan ke apa ke, tazkir akan terus dibuat. Perca-perca kami harapkan daripada dalam insyaAllah Ta'ala. Kan? Gosokkan, usapan, kan? Kita keinsafan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kan? Buat 3 tazkir. Satu, tazkir bila kita nak keluarkan suami kita keluar jalan 4 bulan. Yang kedua, kita sama-sama nak keluar Astura sama suami kita, ya? Yang ketiga, kita sama-sama nak sediakan rumah. Itu best. Ya, sekarang KL sakit kepala, kita nak keluar jalan Allah pun, yang ahli jemaah kena cari rumah nak pergi. Dulu markas yang tentukan, sekarang ni dah tak sempat lah, markas dah tak sempat nak fikir bila saya nak sediakan rumah kita. Baru-baru rombongan kita pergi ke Tomboro, almarhum Syekh Zairon rahimahullah ta'ala, begitu, rumah yang disiapkan untuk jadikan tempat para pejuang-pejuang agama, pengusaha-pengusaha agama bertanam fi sabilillah. Rumah-rumah itu tidak akan dihisap walau sebatang paku. Itu sekali. Buatlah rumah seselesa manapun. Jemaah Saudi akan datang tempat kamu, jemaah daripada Brunei akan datang tempat kamu, agar mereka terus santai untuk buat usaha atas agama Allah SWT. Tidak salah kamu buat rumah bagus-bagus, asalkan kamu siapkan rumah tersebut untuk pejuang-pejuang agama bertanam di rumah kamu. Siapa siap insyaAllah. InsyaAllah. Ada satu cerita di Sabak Berenang, 1 minit. Sabak Berenang tempatnya jauh daripada Seri Petani. Nak datang ke sana malam, kena keluar daripada rumah pukul 2 petang. Datang mesyuarat nak pacak 6 petang. Habis isyak, habis maghrib, salat jamak, takdim. Sampai pulang ke rumah 2 pagi. Rumah tu suami dia tak pernah keluar jalan Allah. Tapi sang suami isteri teruja untuk macam mana ya jemaah-jemaah ni boleh datang rumah kita. Jadi dinyatakan azam pada suami dia. Suami tak biasa kekok, tak pernah keluar. Tapi dia suarakan suara isteri dengan mesyuarah harian. Suara isteri saya, sukalah kalau jemaah-jemaah macam tu datang rumah. Macam mana ya? Jadi oleh kerana sporting kartun-kartun di situ, dia kata okey, kalau begitu kita bakar-bakar. Untuk kita gotong royong siapkan rumah macam mana yang ditertibkan, dan kemudian kamu cuma jadi tuan rumah, begitu saja. Yang lain semua kita beres. Baik dari segi tabir pardahnya, baik dari segi penganan hariannya. Okey, hari 1 aku hantar lauk, hari 2 orangnya hantar penganan. Begitu keadaan. Ya. Dan beliau ada memiliki anak seorang, anak perempuan umur 9 tahun, anak sulung dia 9 tahun.
Jadi ibu dah bagi tahu lah, mama akan nak terima jemaah dakwah beberapa hari kat rumah kita. Nanti adik jangan rasa apa-apa je. Okey, right. Ada okey. Bapa pasang boleh panggil pasang kot. Kurang situ. Jadi pasangan couples tu kecil. 4-5 couple. Apa yang berlaku ibu yang mulia? Pada hari pertama rombongan datang. Sebab tu program macam biasa. Ada muzakarah, kan, bersuai kenal, ada bayan petang. Pada malam hari sang anak tadi ingin buang air kecil. 3 pagi. Bila dia buka dekat hall rumah dia tu, penuh wanita-wanita bertelekung bersolat dekat rumah tangga, dekat rumah dia. Penuh. Rumah dia 2 tingkat. Dekat atas tangga tu pun ada juga orang sedang bersolat sujud dengan laki Bilal. Atas meja pun dia nampak. Atas meja tu orang sujud. Dia jadi kaget. Apa ini? Anak umur 9 tahun. Dekat hall orang semayang, dekat atas sofa orang semayang, dekat atas patio makan orang semayang, atas tangga tu semayang. Semua ada kiblat cantik. Semua bertelekung. Solat wanita. Tapi oleh kerana benda sakinah, dia tak takut. Tapi hati kecil dia kata, mama aku ni cakap tadi 5 orang, 6 orang. Penuh rumah dengan orang ni. Tak betul mama cakap, dia cakap tak betul ni. Tiba-tiba terus satu tangan menepuk bahu anak tadi. Adik-adik, tak baik cakap gitu lah mama. Dia orang datang 4 orang, tapi Allah suruh kita nak datang ramai-ramai rumah ni. Dia guna bahasa simple. Allah suruh kita orang datang ramai-ramai rumah ni. Acik ni siapa? Ibu tadi tersenyum. Acik, mama kita suruh tanya nama acik siapa? Nama acik Siti Khadijah. Ibu-ibu yang mahal. Sekarang anak itu dah jadi Ustazah Hafizah Hanimah. Dan bapa dia sampai sekarang belum keluar jalan Allah. Doakan. Jadi itu sekali kemuliaan Allah beri pada orang yang menyantuni usaha nubuah, usaha yang diamanahkan pada semua Nabi-Nabi dan umat ini. Jadi Allah terima kita semua insyaAllah ya. Siapa ada azab insyaAllah terima. InsyaAllah ya. Kita batas 3 minit baru kita doakan. Jazakallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arham matan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir matan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi matan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wala terimalah kami, muzakarah kami sedikit mujahidah tak sepertinya, agar kau kekalkan kami dalam hidayah. Amin. Kekalkan kami dalam suasana agama yang baik. Kekalkan kami ya Allah untuk meneruskan juang kasih-Mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Kau beri senantiasa akan kemanisan kami meneruskan amal ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Berilah nur pada jiwa kami, nur pada pemikiran kami, nur pada mereka melihat akan jemaah-jemaah yang bergerak seluruh dunia. Oh Allah yang kasih hadiah kami, Kau tutuplah segala keaiban kami, keaiban umat ini, agar mati paling dengan kebaikan sahaja ya Allah ya Rahman ya Rahim
Ya Allah, apabila kerjaan pada kawan-kawan kami ada azam untuk keluar 10 hari, 40 hari dan sebagainya, ya Allah, untuk teruskan suasana agama di muka alam ini, ya Allah. Allah kata biarlah keluarga yang kami tinggalkan semata-mata kerana agama. Jadikan secebis kerinduan kami pada mereka yang tinggalkan, ya Allah. Goresan-goresan hati kami ini, ya Allah, Kau pandang dan hamburkan hidayat sisi alam sampai hari kiamat, ya Allah. Wallah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kepada jemaah-jemaah yang bergerak seluruh dunia, Kau berilah nusrahnya kepada mereka, yang afiat keberkatan, kejayaan, kemakmuran, ya Allah. Antara mereka tinggalkan kerja, antara mereka sudah tak kerja lagi, antara mereka hidup tak kena susah dan kepayahan, antara mereka keperluan tak apa dan cukup, antara mereka pergi dengan 1000 mujahadah dan masalah, antara mereka keluar dalam keadaan hajat-hajat yang terpendam, yang belum lagi terterima. Justru kabulkan doa kami, ya Allah. Keadaan ini datang buat 1000 masalah, bereskan masalah kami, ya Allah. Kami datang buat 1000 hajat, Kau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Kami datang hutang piutang yang banyak, selesaikan hutang piutang kami, ya Allah. Kami datang orang yang sakit, ya Allah, kabulkan kesembuhan dan afiat. Wallah ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Kepada para masyayikh kami, Allah, Rabbi kami, Ustaz-Ustaz kami, Kau beri keafiatan pada kehidupan mereka, agar terus menterajui usaha agama dengan baik. Wallahi rahmatilah kami, ya Allah. Alhamdulillah kami, istimak-istimak kami yang berlangsung seluruh dunia, tempat-tempat talim mingguan wanita, Kau berilah kemakmuran dan kejayaan. Wallahi rahman, mereka berikan azam untuk sediakan rumah sendiri untuk terima-terima itu mastura sebegini, Kau buka lah pintu hati mereka, pintu rumah mereka, ya Allah. Agar rahmat, berkat, afiat, sejahteraan, ya Allah, menaungi rumah tangga mereka. Amin, ya Allah. Wallah ya Rahman, mereka memberikan padang serong pada jemaah-jemaah ini pun, Kau beri hidayah atas mereka, ya Allah. Amin. Mereka buat onar untuk mengkhianat orang macam-macam pada orang yang berusaha agama, ya Allah. Pun Kau berilah hidayah atas mereka. Sebagaimana Kau beri hidayah pada Umar Khattab, sebagaimana Kau beri hidayah pada Ikramah bin Abi Jahal, sebagaimana Kau beri hidayah pada Hindun, sebagaimana Kau beri hidayah kepada seluruh mereka-mereka yang terdahulu, ya Allah. Kau beri hidayah juga atas mereka. Wallahi Rahmani Rahim, ya Allah. Istimakkan ulama bulan 9 akan berlangsung, ya Allah. Maka semua antara kami yang pernah keluar 4 bulan, para pegawai syarak, ustaz-ustaz, ulama-ulama, pegawai agama, pentadbir agama, mufti, qadi, ya Allah, guru-guru Quran, Kau pilih mereka, ya Allah, untuk hadir istimak tersebut dan mengambil takazah agama sisi ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabas sakarat wa qina azabal qabr wa qina azabal hasyr wa qina azabas sirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Amin. InsyaAllah sebagai pengumuman ibu-ibu, special offer kepada tawaran hebat. Jam 11 pagi kita akan buat bayan, ya, 11 pagi kita akan buat bayan khas. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan boleh digembar-gemburkan, diwar-warkan, dipanjang-panjangkan dan semua kawan kita yang sekitar-sekitar sini, kan. Masya Allah ta'ala. Mudah-mudahan acara kita pagi ini akan berseri semarak lagi Ramadan kita, insyaAllah ta'ala, ya. Jadi maknanya utusan syarat semalam start pukul 11 pagi, kita akan mulakan bayan lelaki, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta